Bertemu kembali perentasan berita edisi 1365 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Ini katak politik jadi siapa? Menjatuhkan kerajaan kerja bodoh sang kemaruk kuasa. EAIC tercemar kerana isu integriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan beliau kini tidak lagi bersama dengan Gerakan Tanah Air atau GTA. Beliau juga tidak memegang apa-apa jawatan dalam gerakan berkenaan. Menurut laporan media, Tun Dr. Mahathir mengambil tindakan demikian selepas menyedari bahawa GTA tidak dapat berfungsi dengan baik. GTA juga gagal menarik sokongan pengundi ketika pilihan raya umum ke-15 November lalu. GTA tidak membantu kita kerana ia parti. Kita dapati kalau sebagai parti kita tidak boleh menang. Kita sudah lawan dalam pilihan raya umum ke-15, GTA dan Pejuang kalah 125 kerusi. GTA kita tidak belum register. GTA no functioning dan tidak bergerak, kata Tun Dr. Mahathir di petik media. Tun Dr. Mahathir berkata beliau kini bergerak melalui gagasan Proklamasi Orang Melayu dan sudah mendapat sokongan parti PAS. Beliau percaya sekiranya penyatuan dalam kalangan kaum Melayu tidak dapat direalisasikan, kedudukan kaum berkenaan di Malaysia juga akan semakin terhakis dari hari ke hari. Pada Februari lalu, Tun Dr. Mahathir keluar dari Pejuang bersama 12 lagi ahli yang lain. Demikian yang berlaku kepada seorang yang bergelar negarawan yang tidak pernah menghargai siapa pun yang menjadi Perdana Menteri Malaysia selepas dirinya. Beliau menubuhkan UMNO baharu apabila UMNO lama diharamkan. Tetapi beliau keluar daripada UMNO baharu lalu menubuhkan Bersatu bersama Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang memegang jawatan sebagai presiden parti itu. Nasibnya kali ini malang kerana beliau dibuang oleh parti yang dibinanya setelah berjaya menternak ramai kata-kata politik daripada UMNO. Rupanya kata-kata politik itu menikam beliau dari belakang tanpa belas kasihan mahupun mengenang jasanya. Selepas keluar UMNO yang diharamkan, beliau buat UMNO baru. Keluar UMNO baru, buat Bersatu. Dipecat Bersatu, buat Pejuang. Keluar Pejuang, duduk dalam GTA. Kini keluar GTA, duduk dalam medium Proklamasi Melayu yang disokong oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Nampaknya aksi lompatan Tun Dr. Mahathir jauh mengalahkan Datuk Ibrahim Ali yang pernah digelar Raja Katak. Dalam lompatan kali ini, kawan iaitu Pakatan Harapan dijadikan musuh dan musuh terus dipeluk sebagai kawan. Kita tidak tahu selepas ini Tun Dr. Mahathir hendak ke mana apabila PAS tidak membantu gerombolannya untuk memenangi mana-mana kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Takkan PAS nak beri kerusi selamat kepada gerombolan Tun M untuk bertanding dalam pilihan raya negeri? Boleh percaya ke? Kata Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil, Abdul Hadi akan cakap apa sahaja untuk kepentingan politik. Ahli Parlimen Marang itu pernah peluk cium Datuk Seri Najib Razak, kemudian Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan kini Tun Dr. Mahathir pula. Dia ini macam lalang politik. Saya ingat lagi masa Najib Perdana Menteri, dia peluk cium Najib dan UMNO. Selepas UMNO tidak lagi berkuasa, dia U-turn dan kata UMNO sudah keruh. Tapi bila Mahyadin dan Perikatan Nasional kena dakwa kes rasuah dan skandal jana wibawa, dia diam dan tidak kata Mahyadin keruh pula, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Isyam berkata Abdul Hadi pernah memberi Tun Dr. Mahathir pelbagai gelaran dan menyuruhnya bertaubat berkenaan pembunuhan memali. Selepas itu, bila Mahathir jadi Perdana Menteri semula pada tahun 2018, dia pergi jumpa Tun Mahathir minta wang ihsan. Selepas Mahathir beri wang ihsan, dia janji akan sokong Mahathir jika berlaku undi percaya di Parlimen. Tetapi bila dia berjumpa Agong untuk menyatakan sokongan, dia tikam belakang Mahathir dan sokong Mahyadin pula sebagai Perdana Menteri, tegasnya. Bila menempelak Abdul Hadi kerana menggunakan Tun Dr. Mahathir demi pilihan raya negeri akan datang. Sekarang dia peluk dan bodek Mahathir semula sebab pilihan raya nak dekat dan dia mahu guna Mahathir untuk tarik sokongan Melayu Mahathir.
Hai Haji Hadi, muslihat itu bukan semuanya baik. Kerap kali penipuan adalah penipuan dan bukan muslihat. Dan lebay tidak baik menipu. Sindian Isyam. Jelas Abdul Hadi sudah hilang kepercayaan daripada pemimpin UMNO. Walaupun mereka pernah cuba bersama menerusi Muafakat Nasional yang kini sudah mati tanpa pusara, tanpa sebarang tanda. Bagi penonton sinetron katak politik Tun M ini yang kini bersama penunggang agama, jangan terkejut jika endingnya anti klimaks atau tidak disangka-sangka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Muafakat membawa berkat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Pelbagai peribahasa yang digunakan bagi menggambarkan betapa pentingnya perpaduan dan keharmonian bagi menjamin kehidupan yang sejahtera tanpa mengira warna kulit, bangsa, budaya, agama dan kepelbagaian etnik. Namun, masih ramai yang mengambil mudah kepentingan perpaduan negara. Setakat ini, hampir tidak ada konten komprehensif yang dipaparkan mengenai perkara ini untuk negara kita yang berdaulat yang bernama Malaysia. Kita memerlukan perpaduan nasional atas pelbagai alasan yang penting dan serius. Jom channel berhasrat untuk menghuraikan alasan-alasan tersebut dengan lantang dan jelas, terutamanya kepada golongan-golongan pelampau dan fanatik dan kepada mereka yang mewujudkan perpecahan, kebencian atau perselisihan dengan menggunakan perkauman dan agama dengan secara tidak jujur bagi mengambing hitamkan orang lain atau mempermain-mainkan ancaman-ancaman yang tidak wujud untuk menimbulkan ketakutan yang tidak logik dan ketidakjaminan komuniti etnik mereka. Dengan membuat demikian, pemimpin-pemimpin taksub tersebut sebenarnya menjejaskan kepentingan komuniti mereka sendiri. Tahukah kita, sebarang perselisihan etnik akan menjejaskan keupayaan negara secara kolektif untuk berkembang dan hidup makmur serta mempertahankan diri. Merujuk kembali kepada sejarah negara kita Malaysia, kita tidak sepatutnya lupa bahawa nenek moyang kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 tanpa sebarang pertumpahan darah. Apa sebabnya? Ia disebabkan oleh kematangan mereka untuk bersatu dalam perundingan dengan kerajaan British ketika itu. Dengan semangat perpaduan yang sama, Tanah Melayu pada tahun 1963 juga turut mengalu-alukan kemasukan Sarawak, Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia. Perpaduan negara adalah amat penting untuk keselamatan negara kita. Negara yang benar-benar bersatu, yang tidak berpecah belah, lebih mampu mempertahankan dan melindungi dirinya daripada sebarang ancaman luar. Ini adalah kesimpulan artikel yang bertajuk Keselamatan Negara dan Perpaduan Negara, Kes untuk Perkhidmatan Wajib yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Badan Pemikir Amerika Syarikat Terkemuka, Council on Foreign Relations atau CFR. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Sebagai sebuah negara yang agak kecil, rapuh dan mudah terjejas dengan hanya 32 juta rakyatnya yang telah banyak kehabisan sumber-sumber asli, kita perlu lebih mengharapkan kepada sumber manusia, iaitu rakyat, untuk lebih bersatu dan bersepadu agar kita lebih cekap dan produktif yang kemudiannya akan membolehkan ekonomi kita bertahan dan berkembang dengan lebih baik dalam dunia yang sangat kompetitif dan global ini. Kini di sebalik usaha perpaduan, kecoh umpama tong kosong yang berdegar. Kedengaran ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun kelab rakan media siasat madani atau Karisma percaya bahawa gerakan jahat yang disusun ini sebenarnya hanya cita-cita palsu semata-mata. Karisma berpendapat usaha tersebut menemui jalan buntu kerana tiada pihak waras yang berani untuk melanggar titah agung yang tidak mahu sejarah 3 Perdana Menteri dalam sepenggal berulang. Polemik merampas Putrajaya ini juga telah mengundang titah Sultan Johor yang mahukan kestabilan politik dan kemakmuran negara menjadi keutamaan. Pihak yang terdesak kemar kuasa cuba bermain nombor untuk mendorong sokongan tambahan mencukupkan jumlah. Hakikatnya, jumlah mereka tidak pernah cukup apabila pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 harus melibatkan blok parti politik ekoran Akta Anti Lompat Parti. Tegas Edino Rezuan yang merupakan pengerusi Karisma seperti dipetik Malaysia kini. Segala bentuk cubaan untuk meruntuhkan kerajaan perpaduan secara tidak demokratik haruslah dikekang dengan ketegasan undang-undang, malah boleh diibaratkan derhaka kepada titah agung. Cubaan-cubaan yang akhirnya temui kegagalan ini juga secara tidak langsung akan memberi impak negatif terhadap kestabilan ekonomi yang ketika ini sedang dipulihkan secara bersungguh-sungguh oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan.
Justru rakyat kini mendesak semua pihak hentikan segera kegilaan dan kerja bodoh merebut kuasa. Hari 15 telah pun berlalu. Tunggulah hingga ianya dibubar dalam 5 tahun lagi. Itu pun kalau kalian faham apa maksud demokrasi. Yang sudah tua bangka mungkin akan masuk kubur tidak lama lagi dan tidak akan berkesempatan dengan PRU ke-16. Jadi gunakanlah masa untuk bertaubat dan sujud di tikar sejadah. Bukannya masih bercita-cita macam orang yang tidak mahu mati. Kini masa untuk buat kerja demi tanah air. Semua pihak harus main peranan sewajarnya dalam usaha membawa kegemilangan Malaysia Madani, bukan untuk orang lain. Sebaliknya untuk kita semua, anak-anak, cucu dan generasi akan datang. Jangan zalimi mereka dengan jasa bodoh yang akan tersurat menjadi sejarah yang akan dikenang, disebut dan dimaki hamun anak cucu kita. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Noktah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan atau EAIC sedang mengkaji keperluan memasukkan Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM sebagai agensi penguatkuasaan di bawah seliaannya. Menurut beliau, langkah itu antara perkara dibincangkan dalam mesyuarat pertama EAIC selain meneliti cadangan pindaan kepada Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700 untuk mengukuhkan EAIC. Sesi perbincangan pengukuhan EAIC pertama membincangkan mandat Perdana Menteri mengenai cadangan mewujudkan badan bebas baharu dan pengukuhan EAIC bagi memantau salah laku agensi penguatkuasaan diadakan di bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri BHEUU minggu lalu. Antara perkara yang dibincangkan adalah penubuhan jawatan kuasa pro-tim yang dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 19 April 2023 yang mana jawatan kuasa ini akan meneliti beberapa cadangan pindaan kepada Akta 700 dan mengkaji memasukkan SPRM di bawah seliaan EAIC, katanya dalam satu kenyataan. Mesyuarat tersebut turut dihadiri pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tariruddin Muhammad Saleh dan wakil daripada EAIC BHEUU, Jabatan Peguam Negara AGC SPRM, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Jabatan Perdana Menteri yang bertujuan untuk meneliti secara lebih terperinci skop tugasan dan bidang kuasa EAIC. EAIC ditubuhkan melalui Akta 700 yang diwartakan pada 3 September 2009 dan mula berkuat kuasa pada 1 April 2011. Pada masa ini terdapat 21 agensi penguatkuasaan yang disenaraikan di bawah jadual Akta 700 dan pemakaiannya kepada SPRM dikecualikan melalui peruntukan di bawah subsection 1/5 Akta 700. Tegasnya, Azalina berkata Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat komited dalam mewujudkan sebuah badan benar-benar bebas yang mempunyai kuasa kawalan tata tertib efektif dan berkesan untuk menyemai serta meningkatkan integriti dalam kalangan pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan. Sebelum ini pada 28 Mac, Anwar menjelaskan di Dewan Rakyat bahawa lebih baik badan bebas mengambil tindakan menyiasat semua aduan terhadap agensi penguatkuasaan seperti polis, SPRM, Jabatan Immigration dan Jabatan Kastam. Jom Channel mengalu-alukan pendirian Perdana Menteri dan berharap Malaysia berjaya mencatatkan Indeks Persepsi Rasuah CPI dan Barometer Rasuah Global GCB yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Tetapi usaha ini tetap dilihat tercemar jika Muhammad Siddiq masih lagi dipertanggungjawabkan sebagai pengerusi EAIC setelah pengakuan tergemparnya bahawa beliau menerima bayaran RM30,000 sebulan pada 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 sebagai ahli lembaga penasihat One Malaysia Development Berhad 1MDB atas lantikan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tanpa melakukan apa-apa pekerjaan. Ketika itu beliau adalah Ketua Setiausaha Negara KSN yang sering bercakap tentang integriti, tetapi rupa-rupanya cuma telunjuk lurus ke linking berkait. Muhammad Siddiq merupakan saksi pendakwaan ke-19 beranggapan pelantikannya sebagai ahli lembaga penasihat 1MDB hanya untuk menambah pendapatannya sebagai KSN yang dianggap tidak setimpal oleh Najib. Berbagai pihak melahirkan rasa terkejut dengan pengakuan Siddiq. Ada yang mahu menyasar, ada yang mahu beliau
memulangkan kembali imbalan yang diberikan oleh 1MDB. Pada 11 Jun 2022, Ketua Setiausaha Negara KSN, Tan Sri Muhammad Zuki Ali dilaporkan berkata pihaknya sedia memberi kerjasama bagi membantu siasatan kes yang membabitkan Muhammad Siddiq. Kita mahu dapatkan butiran mengenai perkara itu terlebih dahulu. Saya tak dapat lagi buat masa ini. Tambahan pula, kes berkenaan telah disebut di mahkamah, jadi tak sesuai untuk saya ulas. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa yang diperlukan oleh pihak berkaitan, kita akan tengok nanti, katanya, seperti dipetik media. Pada 14 Jun 2022 pula, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan rasa risau serta marah apabila meneliti berita berkenaan. Ini menimbulkan pelbagai tanda tanya kerana pada ketika beliau menerima bayaran-bayaran yang berkaitan dengan 1MDB ini, beliau masih memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara, kata Majlis Presiden PH pada satu kenyataan. Hampir setahun berlalu, Muhammad Siddiq masih kekal sebagai pengerusi EAIC, seolah-olah tiada apa yang melanggar etika dan nilai moral perkhidmatan awam yang berlaku. Malaysia berada di kedudukan ke-61 pada senarai Indeks Persepsi Rasuah 2022. Kedudukan negara meningkat satu anak tangga berbanding senarai 2021 di kedudukan ke-62, tetapi ia tetap lebih rendah berbanding 2021. Menurut Transparency International, skor rasuah Malaysia telah menurun kepada 47 daripada 100. Antara fungsi EAIC ialah untuk memastikan mutu penguatkuasaan yang berintegriti dan cekap dalam kalangan pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan. Seminggu berlalu sejak cakap-cakap hendak memasukkan SPRM di bawah kawalan EAIC, tetapi tiada perkembangan baharu. Muhammad Siddiq tercemar integritinya itu masih berada di sana. Percayalah, ramai tokoh lain yang jauh lebih layak mengetuai EAIC berbanding beliau. Gagasan Malaysia Madani akan tercemar jika pihak yang menerajui agensi yang mengawal SPRM dipertikaikan integritinya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.